kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, tuan-tuan, sabar ya. Apa dia kata? Saya punya slogan pula. J L J C A. Kalau Ustaz Nasruddin JPK, jangan ponteng kelas. Saya JCA. Jangan cabut lah. Sabar, sebab tuan-tuan sekarang baru masuk belajar bahasa Arab dengan betul. Ya, Ustaz Nasruddin tu dia buka jalan untuk memberikan tuan-tuan motivasi bahawa bahasa Arab ni boleh dipelajari. Ya, jadi saya mula mengajar macam mana nak tuan-tuan mula masuk betul-betul bahasa Arab. Tapi dia cuma saya bagi ni juga asas. Kalau tuan-tuan nak belajar, pergilah ke pondok, pergilah ke pusat-pusat bahasa, dia lagi mendalam lah. Cumanya saya dah test saya punya sistem ni. Maknanya dia cukup untuk pelajar ke Timur Tengah. Dengan apa yang saya ajar ni, dia sudah mempunyai asas yang kuat untuk pergi ke Timur Tengah. Ya, anak murid saya nak pergi ke Mesir ke, nak pergi ke Syria, Jordan, dia dah boleh berdikari dah dengan asas yang saya bagi ni. Kakak nak pergi Al-Azhar lagi? Boleh. Ada yang 70 tahun, ada lagi dia tak ada had masa di sana. Ya, terpulang benda tuan-tuan. Yang paling penting tuan-tuan terus belajar sebelum mati. Ya, sebab kita kena rasa kita kena belajar sebab ini bahasa kita. Ya, bahasa agama kita, bahasa Al-Quran kita, dan inilah bahasa yang kita akan jumpa dalam syurga nanti. Ya, insya-Allah. Okey, setelah kita mengetahui perkataan-perkataan, 7 perkataan yang kita bincangkan tadi, maka kita akan tengok tadi perkataan nau tu mungkin kita tak tahu pasal dia punya asas huruf tu. Ya. Macam mana nak pasti benda tu? Ya, ada satu pelajaran khas untuk kita membincangkan haruf illah. Ya. Bila fi'il yang di ujungnya ada alif, waw atau ya, ada cara mengendalikannya. Ya, pengalaman kita dia mengendalikan haraf-haraf yang hujung dia ada alif atau waw ya, dan saya muatkan dalam buku panduan nanti. Yang sebenarnya anak-anak murid saya ni semua akan dapat buku tu awal, supaya kita boleh buka. Tapi saya sedang baiki buku tu supaya tuan-tuan dapat yang sempurna sedikit lah. Tak ada yang sempurna pun. Nanti saya buat yang tu, nanti tengok alamak, patutnya tambah lagi. Begitulah kata para ulama. Setiap kali dia selesai menulis buku, maka dia akan kata, alah, kalau tambah ni lagi baik. Dia buat buku yang kedua, dia semak, alah, kalau tambah yang ni lagi baik. Dia akan sentiasa bercakap begitu. Jadi buku saya tu saya telah mainkan dalam 2-3 tahun dengan anak murid saya, termasuk yang dalam uji kaji saya. Yang paling banyak silap ialah yang daripada awal belajar dengan saya. Sebab betul-betulkan dia semakin betul lah sekarang ni. Yang dapat pada tuan-tuan tu, kalau macam Ustaz tulis tu 2 waw, tapi kat sini waw 1 saja. Ya. Ya, okey. Satu-satu, okey. Fataman now. Dalam Quran kita satu Okey. Fataman now. Okey, betul-betul tuan-tuan. Jadi mana satu saja. Sebenarnya fataman now saja. Betul ya. Fataman now. Dia asal dia begitu. Bila nak sambungkan fataman now, saya silap bicara. Okey. Pelajaran pertama yang kita perlu bincangkan dari aspek nahwu ialah bila tuan-tuan jumpa kana dan segala adik-beradiknya yang tadi, dan segala dia punya pecahan-pecahan dia. Kana, bila kita jumpa kana atau yakunu, kun, la takun,
Ini fi'il, bila fi'il cari apa? Fa'il. Tetapi kalau kana bukan cari fa'il, kena cari isim kana namanya ya. Saya kata kana Allahu aliman hakima. Ya, kana Allahu aliman hakima. Maka ya, dia asal dia adalah ayat ya, subjek predikat. Subjek bagi depan Allahu alimun. Allah itu adalah maha mengetahui. Tapi bila dimasukkan kana, maka baris ya, isim dia akan jadi kekal, cumanya khabar dia akan berubah ya. Maka yang ini bagi depan yang dipanggil isim kana. Proses dia macam proses fa'il juga bagi depan ya. Selepas tu yang bagi atas ni bukan maf'ul bih tetapi namanya khabar kana. Khabar kana Jadi proses ni tuan-tuan kena tahu Ingat je firman Allah, kana Allahu aliman, kana Allahu. Itu bagi depan tu isim kana, aliman bagi atas tu ialah khabar kana. Okey, misal kata kita nak buat ayat yang lain lah. Kalau dia muannas, dia akan berubah lah. Misal kata siapa? Al-akhirah. Al-akhirah tu dia kekal bagi depan, cumanya dia akan jadi kanat. Kanat adalah hari akhirat itu. Kenapa dia bagi depan? Isim kana. Adalah hari akhirat itu. Apa dia punya khabar dia? Adalah hari akhirat itu. Cuba buat cakap Melayu. Ya? Kekal. Okey. Kekal apa? Khalidin itu maknanya orang-orang yang kekal. Khalidatan adalah kekal, yang kekal. Khalidatan. Kenapa dia bagi atas? Khabar kana. Okey. Kalau kita kata kanat al-akhiratu, kenapa akhirah bagi depan? Isim kana macam biasa. Tetapi saya nak jadi khabar di dalam bentuk harf jar pun boleh. Hari akhirat tu adalah untuk kamu wahai orang beriman. Dia akan jadi lakum. Mana khabar kana? Harf jar dan isim yang melekat dengannya, lakum. Cuba terjemah, kanat al-akhiratu adalah hari akhirat itu untuk kamu. Untuk kamu ya, untuk kamu menuai semua hasil-hasil yang kamu buat di atas dunia ini. Maknanya dia boleh dalam bentuk jar dengan majrur kalau khabar tapi kalau isim mesti isim nampak jelas. Kana Allahu, kanatil akhiratu, kanal akhiratu. Ya? Okey. Jadi yang paling penting bila tuan-tuan jumpa kana, kena cari apa? Isim kana. Ya, iaitu ni. Isim kana bagi apa? Dan selepas tu kena cari. Kalau tuan-tuan tak jumpa khabar kana, tuan-tuan tak akan faham ayat. Ya, tak jumpa isim pun tak boleh nak faham. Bila kita jumpa kanat di sini, apa tugas kita? Mencari isim kana. Isim kana bagi apa? Bagi depan mana dia? Ad-daru. Ya. Jadi kalau nak terjemah kanat ad-daru, al-akhiratu kena sebut sekali lah. Okay. Ini jadi kenapa bagi depan? Isim kana. Jadi ad-darul akhirah itu sudah menjadi perkataan bergabung kan? Ya, dua kemungkinan bila perkataan itu bergabung. Ad-darul akhiratu.
Ni, dia dah gabungkan. Dalam bahasa Arab ada dua perkataan bergabung, sama ada mudhaf, mudhafun ilaih, atau satu lagi mausuf dan sifat. Ini mausuf sifat ke ataupun mudhaf mudhafun ilaih? Kenapa tak boleh jadi mudhaf? Sebab ada alif lam. Kenapa dia tak boleh jadi mudhafun ilaih? Sebab mudhafun ilaih mesti baris bawah. Betul lah tuan-tuan jawab tu. Dia ni boleh jadi mudhaf mudhafun ilaih. Kena sebut darul akhirati. Ya? Apa ni? Wal akhiratu. Darul akhirati boleh, hari akhirat. Tetapi ini ad-darul akhiratu. Okey. Nak padam sayang pula. Saya padam yang ini. Sayang. Okey, padamlah. Okey. Ad-darul akhiratu. Kalau kita nak kata dia ni, ini jadi apa? Mausuf ni jadi sifat. Ni kita kena 4 ciri mesti sama. Mausuf dan sifat mesti sama 4 benda. Pertama yang sama, alif lam atau tanwin dia mesti sama. Kalau darun akhiratun, ad-daru al-akhiratu. Yang kedua apa yang sama? Baris dulu, tengok yang sama, jangan yang susah-susah dulu. Baris dia ad-darul akhiratu. Kalau ad-dari al-akhirati, kalau ad-dara al-akhirata. Tapi dia bagi depan sebab apa? Isim kana tadi. Maknanya dia adalah isim, oh ni ad-alama situ. Isim kana dah ada dan dia adalah mausuf. Dua peranan dia. Dia adalah isim kana dan dalam masa yang sama dia adalah mausuf. Akhirat tu jadi sifat. Okey, sifat. Kedua baris dia sama. Ketiga apa yang sama? Clear ke ni? Cari yang nampak clear dulu. Bilangan dia. Ad-dar, berapa bilangan dia? 1, mufrad. Maka al-akhiratu ni 1. Mesti bilangan mufrad dengan mufrad. 1 negeri, sifat dia pun 1, negeri yang akhir. Okey, dan yang keempat mesti sama apa? Jantina. Yang ni ada masalah sikit tuan-tuan. Kalau tak lengkap satu syarat dia, tidak sah menjadi mausuf dan sifat. Apa jantina dia ni? Sebab tak ada ta marbutah. Ini ada ta marbutah. Jadi sama tak? Tak sama. Kalau tuan-tuan kata dia ini muzakkar, tak sah dia jadi mausuf dan sifat. Dengan ni kita dah tahu bahawa perkataan dar dalam bahasa Arab ialah muannas. Seperti syamsun, ardun, sama'un, ruhun, sabilun, darun juga dalam bahasa Arab. Walaupun tak ada tanda, tetapi dia sudah dikenali oleh orang Arab sebagai muannas. Ruh itu tak ada tanda tamar pun, tapi dia muannas. Syamsun muannas, sama'un muannas, ardun muannas. Ini telah dikhaskan. Kita tahu dia ni muannas sebab kita tahu sifat dia. Sebenarnya kalau tak nampak sifat dia, kena tengok kat tempat-tempat lain, buka selongkar kitab-kitab Arab tu, dia akan ada bagilah. Tapi dengan ayat Quran kita tahu dia punya jantina dia, dengan dia menyatakan sifat kepada dar ialah muannas, maka mesti dia tu muannas. Jadi dia sah sebagai mausuf dan sifat. Bila ini jadi mausuf, ini mesti jadi sifat. Okey, mausuf dan sifat mesti disebut sekali, jangan sebut 2 kali. Jika adalah hari bagi kamu akhirat, dia jadi hura-hara lah, tak faham. Dia mesti disebut ad-darul akhirah. Apa maknanya?
Negeri akhirat. Kalau terjemahan harfiah dia, negeri yang akhir. Itu negeri yang akhir itu iaitu hari akhirat lah. Ya. Bila dah cari isim kana, tuan-tuan kena cari khabar kana. Khabar kana dalam kes ni ialah jar dengan majrur. Apa dia? Lakum. Khalisatan tu dia akan jadi hal. Kata ulama nahwu dia, nampak macam keliru. Saya pun agak dah menjangkakan tuan-tuan akan kata dia ni, saya pun jangka ni dulu. Tapi kalau tengok kitab dia bukan, ya, yang dia punya apa dia? Khabar kana. Khabar kana boleh dalam bentuk harf jar dan isim selepas dia. Kalau nak disusun ialah kanat ad-darul akhiratu lakum. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Kul, katakanlah oleh engkau. Okey, jumpa. Kul, fi'il apa kul? Fi'il amar. Bila fi'il cari apa tuan-tuan? Mesti cari fa'il. Fa'il dia siapa? Dhamir. Dhamir dia apa? Kul tadi. Mana ada buah fi'il amar? Antu ada tak? Nanti ada je. Anta. Anta, apa makna anta? Engkau. Katakanlah oleh engkau. Engkau ni siapa? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita buka tafsir, dia kata qul ayyuhar rasul. Katakanlah wahai rasul, iaitu Nabi Muhammad. Qul ya Muhammad. Qul ya ayyuhan nabi. Ya, makna itulah fa'il dia, iaitu anta, engkau wahai Muhammad yang akan melakukan perbuatan ni. Katakan makna sampaikan. Kepada siapa? Bani Israel, Yahudi. Yang dah mati ke yang hidup? Hidup. Yang dah mati tak dapat nak sampai dah. Kerana masa tu Nabi berada di Madinah berhadapan dengan ketua-ketua Yahudi yang sentiasa menentang Nabi, sedangkan dia yang dulu promosi Nabi. Sebab ajaran Nabi, cerita tentang Nabi telah diceritakan dalam kitab Taurat, ya. Dan antara dakwaan mereka ialah hari akhirat, khususnya syurga tu dikhususkan oleh Allah kepada orang Yahudi. Kalau Yahudi jahat macam mana pun, kalau masuk neraka, dia kata sekejap. Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Ya, kita tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari. Sebab dia orang buat doktrin bahawa Bani Israel itu maknanya keturunan Nabi Yaqub. Israel tu dia orang kata Yaqub itu ialah Israel. Keturunan Nabi Allah Yaqub ni dikatakan ya tidak akan disentuh oleh api neraka. Jangan takut. Itu perjanjian Allah kepada Nabi Yaqub. Jadi itu Yahudi berani buat jahat sejahat-jahatnya. Sebab dia menanamkan satu doktrin yang dia orang cipta, kita keturunan Nabi Yaqub tak akan diseksa oleh Allah. Kita bangsa pilihan Tuhan. Ya? Jadi kalau syurga tu Allah khususkan untuk kita punya keturunan. Orang lain tak boleh masuk. Jadi bila mereka mendakwa begitu, Allah cabar mereka. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, jika kanat adalah kanat ia tadi kan, ia tak payah sebut sebab dah ada ni, ia tu adalah ya. Jika adalah ad-darul akhiratu, negeri hari akhirat, itu yang dimaksudkan akhirat ni ialah syurga. Ya, kalau tengok tafsir dia kata syurga yang kamu kata dikhususkan untuk orang Yahudi. Jika adalah hari akhirat iaitu syurga, lakum ada untuk kamu, ya, khalisatan, khusus. Ini dikatakan bagi atas ni sebab hal, dalam keadaan khas untuk kamu sahaja. Okay? Min daripada duni an-nasi, daripada selain manusia, tanpa orang lain boleh masuk maknanya. Ya, orang Islam ke, orang Melayu ke, orang selain daripada bangsa Yahudi tak boleh masuk. Okay? Ayat ni dah faham belum? Tetapi sempurna tak? Sebab apa? Tergantung. Tergantung itulah dipanggil apa? Syarat. Inilah dia sampai sini dia panggil ayat syarat.
katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, jika hari akhirat itu ya adalah bagi kamu sahaja wahai orang Yahudi, khas ya, daripada selain orang lain, orang manusia. Ayat itu masih tergantung fa maka itu baru dipanggil haraf jawab. Tapi tak sempurna dengan haraf dia, maka dia perlu pada ayat. Ya, fatamannau. Apa makna tamannau? Bercita-citalah oleh kamu semua. Okey. Bercita-citalah oleh kamu semua. Tamannau. Tamannau. Fi'il apa? Fi'il amr. Fa'il dia siapa? Tengok semula dhamir dia. Tengok dhamir fi'il amr waw tadi. Antum. Antum tu siapa? Yahudi atau Bani Israel. Yahudi yang hidup di Madinah masa tu. Bercita-citalah oleh kamu semua wahai Yahudi. Mana maf'ul bih dia? Cita-cita apa? Al-mauta. Kenapa dia jadi maf'ul bih? Barikat. Bercita-citalah oleh kamu semua wahai Bani Israel akan kematian itu. Cuba kau mintalah pada Allah. Sebab kalau nak masuk syurga cepat kena mati dulu. Ya? Jadi Allah kata bagi tahu dia, doalah, berharaplah kepada Allah supaya kamu mati cepat. Ya? Jika kuntum kamu adalah kan. Jumpa dia ni tak? Ni adik apa pecahan apa tadi? Okey, mari kita jumpa dia lagi. Ni saya padamkan. Bila jumpa kana atau pecahannya cari apa? Isim kana. Kuntum. Kali ini isim kana tidak dapat disebutkan, maka dia tersembunyi di sebalik dhamir. Apa dhamir dia? Isim kana dia. Isim kuntum tu sama juga antum. Betul tak? Okey, kalau huwa kana, kalau antum kuntum. Apa makna kuntum? Kamu semua adalah. Antum tu siapa? Bani Israel. Jangan lupa cerita dia. Jika kamu wahai Bani Israel adalah sadiqin, orang-orang yang benar. Ini isim kana, kena cari apa? Khabar kana bagi apa tadi? Khabar kana baris atas. Mana dia? Ni, apa tanda bagi atas? Okey, bukan nun ni. Okey, mari kita pecahkan isim diagram warna hijau. Okey, seorang lelaki yang benar. Bunyinya apa? Sadiqun. Okey, cuba bariskan bawah. Kalau bariskan atas, bagi atas. Sadiqun. Ya, kalau dia mufrad nampak bagi atas dia dengan fathah, dengan baris atas betul. Kalau dua orang lelaki yang benar, macam mana bunyinya? Sadiqun ni mewakili bagi depan, tuan-tuan sebab dia dua pilihan saja. Satu lagi pilihan Sadiqun ni mewakili bagi bawah dan atas. Kalau nak bagikan bawah guna ya nun. Ya? Kalau jamak dia macam mana? Itu mewakili bagi depan. Kalau satu lagi pilihan sadiqina, bawah dan atas. Okey. Khabar kana bagi apa? Baris atas. Kena ingat bagi dia baris atas. Maka guna sadiquna ke sadiqina? Gunakan sadiqina. Sebab dia khabar kana bagi atas, gunakan ya. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan jika kuntum kamu semua adalah sadiqina, orang-orang yang benar. Benar pada apa?
dakwaan bahawa syurga itu khas untuk kamu. Okey, mari kita terjemahkan semula. Ya. Ini kita berhadapan dengan dakwaan orang Yahudi. Ya, ayat ini diturunkan ketika mana kata Imam Tabari, orang Yahudi berkata, tidak akan boleh masuk syurga, la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Ya, tak ada siapa yang boleh masuk syurga melainkan dia adalah bangsa Yahudi. Lalu Allah dengar statement dia orang ini yang direka cipta. Dia orang ni suka mengubah-ubah ayat-ayat Allah, direka-reka, lepas tu dia pergi sebarkan. Okey, lalu disuruh Nabi sampaikan ni kepada orang Yahudi. Ya. Sebab ni kita ni rezeki kita, ya, untuk orang Melaka ni, kisah kita habis dengan Yahudi je lepas ni, ya. Yahudi je. Perangai dia tu hidup. Tuan-tuan nak tengok sekarang, tengok kat Israel tu. Dia akan jadi sebiji begitu. Okey, qul, katakanlah oleh engkau. Ya, engkau tu siapa? Nabi Muhammad. Katakanlah oleh engkau, wahai Muhammad. Ya, in kanat, adalah. Ia tak payah sebut dah. Ia tak sebut. Sebab ini ia adalah saja. Jika adalah ad-darul akhiratu, negeri akhirat itu, iaitu syurga, lakum, bagi kamu, ya, bagi kamu wahai orang Yahudi, khalisatan, khas, iaitu dalam keadaan khusus, ya, kepada kamu, min dunin nasi, selain manusia. Ya, manusia yang lain makna tak boleh masuk, khusus untuk orang Yahudi saja. Fa tamannau, kamu tu siapa? Yahudi Bani Israel. Al-mauta, akan kematian itu. Ya, in kuntum, kamu semua adalah sadiqin, orang-orang yang benar pada dakwaan kamu. Ya, sebab orang yang nak masuk syurga ni, ya, dia mesti menyukai mati lebih daripada kehidupan. Inilah kesukaran Israel sekarang ini berhadapan dengan mujahidin Palestin. Ustaz tak masuk Indamar. Ya? Okey, sorry. Semula. Nanti saya nak ceritakan ini masalah yang dihadapi oleh Yahudi sekarang. Sebab mujahidin dia berperang untuk apa? Mati syahid. Sedangkan orang Israel berperang untuk hidup. Ini tak ada ubat dalam dunia ni. Nak hidup, perang nak hidup, satu lagi perang nak mati. Jadi memang dia tak boleh pergi, ya. Okey, mari semula. Terlupa indallah. Qul, in kanat ad-darul akhiratu lakum, adalah bagi kamu, indallah, di sisi Allah, khalisatan, khusus, dalam keadaan khusus, min dunin nasi, dari selain manusia. Fa tamannau, kita oleh kamu semua wahai Yahudi, al-mauta, akan kematian, in kuntum, kamu semua adalah sadiqina, orang-orang yang benar. Jadi jawapan dia Allah sendiri jawab dalam ayat 95. Ya, itu siapa yang tak sabar-sabar nak tahu perangai dia, Allah berjawab, la yatamannawhu, mereka takkan. Lan itu makna apa? Tidak. Ini nafi lil abad. Selama-lamanya mereka ni tidak akan mengharapkan kematian. Sebab dia orang sangat takut pada kematian. Ya? Dia ada dua dakwaan. Kalau kita tengok dalam surah Jumaat, dia orang mendakwa bahawa mereka adalah kekasih-kekasih Allah.
Ya. Jadi Allah cabar, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas. Sebab dia orang kata kekasih Allah hanya Yahudi je, orang lain semua tak. Jadi Allah kata cakap kat Yahudi itu, ya, kalau mereka ni kekasih Allah, cita-citakanlah untuk mati, sebab cepat dapat bertemu kekasih. Allah kata la yatamannawna, mereka takkan mencita-citakan kematian tersebut. Cuma nanti kita akan membezakan dalam surah Jumaah, dia kata la yatamannawnahu, Tidak. mereka tidak. Tetapi di sini la yatamannaw, Kali-kali tidak. apa beza dia? Dua-dua untuk orang yang pergi, ya. InsyaAllah minggu depan lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.